Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, private party dikesan menjadi lubuk warga benua Afrika berpesta. Promosi dilakukan menerusi media sosial, namun lokasi hanya diberikan kepada mereka yang membayar sebanyak RM150. Laporan wartawan Haris Farah Alex membuka tirai 999 minggu ini. Hasil risikan Jabatan Imigresen Malaysia baru-baru ini mendapati wujud beberapa individu cuba menganjurkan parti persendirian atau private party bagi golongan warga asing termasuk dari benua Afrika. Hantaran di media sosial mengenai acara ini hanya mempamerkan bayaran yang dikenakan iaitu RM150 dan lokasinya dirahsiakan. Curiga dengan hantaran berkenaan, pasukan imigresen telah menghantar unit risikatnya untuk mendapatkan kepastian sebelum serbuan dilakukan. Rata-rata pengunjung yang hadir terdiri daripada warga asing, termasuk penari disyaki tidak mendapatkan permohonan persembahan artis luar negara. Jam 8 malam, serbuan dilakukan di sebuah dewan khas di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Pintu belakang, pintu belakang. Pintu belakang, pintu belakang. Pintu belakang. Private party ini yang dianjurkan oleh warga tempatan turut dihadiri lebih 150 pengunjung warga asing. I want the sponsor of the event. Who is sponsor for this event? Who is responsible for this event? I want sponsor for this event. I want the organizer, please. Hasil risikan mendapati seorang wanita tempatan dan seorang lelaki warga asing menjadi dalang penganjuran acara ini. Yang itu semua Aina. Sekarang yang itu kat mana Yusupan? We make it easy, don't worry. You just follow our instruction, we want to check. Oh, that's all. That's all, don't worry about it. Yeah, that's right. Yeah, we're not finding this out. Yeah, it's okay, never I mind. always respect authorities. We know you got the approval, you got the PPT, all we know. Just we want to check, don't worry. That's all. Ketika pemeriksaan, beberapa provokasi turut dicetuskan pengunjung gara-gara ingin melepaskan diri. Okay, don't do anything. You hold me like that. That's our passport. Why you holding me like that? Why do you need to hold me like that? Seorang pekerja sambilan berusia 27 tahun mendakwa telah memohon sebagai penyambut tetamu apabila membaca iklan mengenai tawaran itu melalui aplikasi khas. Namun, penganjur dikatakan tidak memberi butiran penuh mengenai acara yang dianjurkan itu. So kerja lebih kurang macam setengah begitu, baru saya rasa lain. Sudah kerja berapa lama? Saya rasa setengah hari begitu. Setengah hari. Lepas tu bila dia punya tetamu semua datang? Ya, saya rasa lain. Okey. Event ni untuk apa? Saya kurang pasti. Okey. Sebab saya memang kurang pasti dia event apa. Cuma saya nampak kebanyakan ialah pendatang asing. Rata-rata pekerja sambilan serta pengawal keselamatan didakwa menerima upah di antara RM100 hingga RM150.
Manakala untuk warga asing yang melakukan persembahan menerima hampir RM700 tanpa sebarang permit khas. Generally dia mesti dapatkan kita punya kebenaran bila orang asing, budak orang asing. Okey. Dekat kita punya supaya. Okey. Itu masalah penganjur kita. Okey. Masalah ada juga yang datang, ada yang student pass pun dah expired. Okey. So crowd ni pula. Kita clearkan. Mana yang tak ada dokumen valid, kita akan datang. Okey. Alright. Who offered you the job here? Oh, it's La Vida on Instagram. There's an advert for that, so they contacted us and they were like, "Oh, come and dance for us," and this one and that one. I'm a performer and I love to, make people happy. I've done this so many places. So they advertise the thing in the Instagram? Yeah, on Instagram. Yeah. Then how you apply? No. We want to perform. Then there's a lady, Malaysian lady that we met, and we spoke to her. Blonde hair. Yes. And she was like, "Oh, yeah, okay. So we need you guys to perform." And we're like, "Okay, we think this is nice. Okay, so we'll do this kind of performance for you guys based on this is because our reputation. We are known as dancers. So we do this for you and this." And they were like, "Oh, fine." Yeah. So the organizer needs to apply for the permit. Oh, to be honest, okay, sorry. To be honest, I've performed so many places and they've never told me about permits. Penganjur dikatakan membayar secara peribadi kepada setiap penari dan DJ warga asing yang terlibat tanpa membuat sebarang permohonan di Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara, PUSPAL. Seramai 171 orang telah diperiksa dan 25 daripadanya ditahan kerana tiada dokumen sah, pas tamat tempoh dan salah guna pas. You from where? Nigeria? Yeah. You apply for Asylum. asylum is UNHCR. Yeah, UN, that's what I mean. This is not UNHCR. This is not UNHCR. This is UNHCR. No. This is my reg. No. Hey man, show him how the UNHCR card. You want me to show? Sure. This one is my RC. Yeah, it's not a UN. I know. Okay, I will explain to you. My RC is not authorized by the Malaysian government. Really? Only UNHCR is authorized by the Malaysian government. Seorang lelaki warga asing yang ditindaki turut ditahan kerana menggunakan identiti individu lain untuk melakukan pelbagai aktiviti haram. New phone. Really new? Yeah, that's before this. You stay in Malaysia 10 years. Yeah. Yeah. So where's your identity? My identity. Your passport, Dia pakai identity ni. So you use this identity? Huh? You use this one as your identity. Yeah. This is not you. This is me. Huh? This is me. Tuan, bukan dia tuan. Bukan. Tapi dia kata dia. This one your friend. Pihak imigresen juga mengesahkan telah mengekori lelaki berusia 34 tahun ini sejak setahun yang lalu. Operasi tamat pada jam 10.30 malam. Laporan Haris Farod Alex 999. Samun menggunakan kereta curi. Kemudian kereta tersebut dibakar bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Kejadian samun bersenjata di Jalan Sungai Jati Kelang itu menyebabkan mangsa kerugian hampir RM3,000. Wartawan Arisha Kalim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Kelang Selatan bagi mendapatkan perincian kes tersebut. Seorang wanita berusia 42 tahun berdepan detik cemas apabila diacukan pisau sebelum diseret dan disamun seorang lelaki bersenjata dalam kejadian di kawasan kedai Jalan Sungai Jati, Kelang Selangor. Hari itu pagi datang kerja.
Sepahari itu saya ialah itu buat e-commerce mah. Dia ada itu champion. So saya nak awal sikit datang buka itu pintu. So saya buka punya masa dia tarik saya punya beg. Saya beg. So saya rasa ada orang tarik. Saya tengok, ini orang saya tak kenal. So lepas tu saya nampak dia ada ambil itu pisau. Saya sudah tahu dia mau ambil saya punya beg. Dalam kejadian kira-kira jam 8.30 pagi itu, mangsa dilaporkan cuba menyelamatkan beg sandang miliknya, namun beg itu berjaya dilarikan suspek. Mai pergi, lepas tu saya di sini berdiri dah, nampak dia ada U-turn. Saya pergi kejap dia punya pintu. Dia pintu sebab dia pintu ada buka sedikit. Saya ketuk, ketuk dia punya cermin. Saya mau suruh dia bagi balik saya itu handphone saja. Lain semua ada barang semua you ambil tak apa. Tetapi dia tak ada bagi mah, mesti tak ada bagi mah. Dia suruh saya cepat pergi. Mangsa yang bekerja sebagai pengurus barangan dalam talian itu dilaporkan mengalami kerugian sebanyak RM3,000 membabitkan wang tunai seutas gelang emas, 2 buah telefon bimbit serta dokumen diri yang berada dalam beg sandangnya. Susulan kejadian tersebut, kru 999 bersama pegawai polis bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan meninjau semula lokasi kejadian. Hasil siasatan mendapati sewaktu kejadian dilaporkan berlaku, kawasan tersebut yang dikenali sebagai lokasi sasaran atau hotspot penjenayah kelihatan sunyi kerana premis lain masih belum beroperasi. Berdasarkan laporan, suspek yang menaiki kenderaan jenis Pro 2 Myvi warna biru itu dipercayai datang secara berkumpulan kerana suspek turun dari kenderaan tersebut melalui pintu belakang. Suspek turut disyaki pernah memiliki rekod jenayah lampau berkaitan samun kerana pergelutan berlaku melibatkan mangsa hanya mengambil masa sekitar 1 minit. Polis turut menemui bekas sarung pisau dipercayai milik suspek yang tercicir sewaktu melarikan diri. Dua jam selepas kejadian berlaku, polis menerima laporan daripada orang awam mengenai sebuah kereta ditemui terbakar di sekitar kawasan perumahan terbengkalai dipercayai pernah menjadi sarang penagih dadah melepaskan gian. Kawasan tersebut terletak kira-kira 5 km dari lokasi kejadian samun, sementara kenderaan yang terbakar itu adalah kereta sama digunakan suspek untuk menyamun mangsa. Di sini merupakan lokasi di mana suspek dipercayai telah membakar kenderaan terbabit dan hasil siasatan mendapati terdapat beberapa barang milik suspek seperti botol air dan putung rokok dijumpai dalam kenderaan terbabit yang di mana keadaannya sudah terbakar lebih kurang 70%. Berdasarkan semakan nombor kesis dan nombor enjin kereta, siasatan mendapati kenderaan tersebut merupakan kereta curi yang dilaporkan hilang pada 14 Julai lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fong, kawasan terbabit dianggap black area kerana mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Untuk kajian di kawasan tersebut, kajian iaitu kawasan kejadian kes ini, juga menunjukkan untuk tahun 2022, jenayah indeks di kawasan Sungai Jati adalah sebanyak 15 kes, di mana 11 kes adalah melibatkan jenayah harta benda, manakala 4 kes melibatkan kes jenayah kekerasan. Iaitu kalau jenayah kekerasan kita dalam kajian tu merangkumi kes samun dan juga kes-kes mendatangkan kecederaan. Beliau turut menegaskan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kecemasan supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi menjamin keselamatan awam. Untuk membantu pihak polis untuk lebih cepat untuk memperkaskan suspek dalam kes ni, sepatutnya mangsa first thing dia kena membawakan maklumat ni, menyalurkan maklumat ni iaitu video klip tersebut kepada pihak polis. Sebabnya kalau kes ni dia kita dapat maklumat awal ni, mungkin kita akan dapat
walwakan kepada semua elemen di bawah di Kelang Selatan. Contohnya MPV, unit ronda pemotosikal dan juga unit tindakan cepat dan ronda cegah jenayah daripada Balai Kelang. Sehingga kini, pihak polis masih giat memburu suspek dan orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian tersebut boleh berhubung dengan Balai Polis berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 serta Seksyen 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan dengan senjata. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang ahli perniagaan berdepan 8 pertuduhan menipu seorang pengarah syarikat membabitkan saham bernilai 1.9 juta ringgit pada tahun 2019. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh yang berusia 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim dan Mazdi Abdul Hamid. Mengikut rekod pertuduhan, tertuduh didakwa memperdaya mangsa untuk mempercayai bahawa dia mampu menyelesaikan kes cukai rokok dengan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Tertuduh turut didakwa mendorong mangsa memindahkan 1 juta saham kepada syarikat miliknya. Kesalahan terbabit dipercayai dilakukan tertuduh di sebuah premis di Georgetown. Mahkamah turut menetapkan ikat jamin sebanyak RM230,000 bagi semua pertuduhan. 27 September ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Seorang tukang besi didenda RM1,000 oleh Mahkamah Magistrate Rembau selepas gagal memberi keterangan terhadap pertuduhan pemilikan wang dalam akaun banknya. Tertuduh yang berusia 32 tahun bagaimanapun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kartini Kasran. Mengikut fakta kes, tertuduh gagal membuat pengakuan meyakinkan terhadap wang RM1,500 dalam akaun banknya. Perbuatan didakwa dilakukan di Bayan Lepas pada 10 Julai lalu. Di Johor, seorang peragut ditahan polis sehari selepas video kegiatan itu tular di media sosial. Menurut kenyataan polis, suspek lelaki berusia 27 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Taman Molek jam 1.30 petang. Semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau, membabitkan samun dan pecah rumah. Terdahulu tular video mangsa meragut beg tangan seorang wanita berusia 47 tahun di kawasan belakang premis sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Seorang remaja didakwa di Mahkamah Session Air Keruh Melaka atas 3 pertuduhan merogol dan samun hingga mencederakan seorang wanita minggu lalu. Tertuduh yang berusia 18 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Kesemua kesalahan terbabit didakwa dilakukan antara jam 1.11 pagi hingga 1.20 pagi di sebuah hotel pada 3 Ogos lalu. Tertuduh dibenar ikat jamin RM45,000 bagi kesemua pertuduhan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang berjaya mematahkan cubaan menyeludup rokok putih yang diisytihar sebagai cendawan. Rokok yang dianggarkan bernilai RM7.3 juta terbabit ditempatkan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Kelang pada 1 Ogos lalu sebelum dibawa ke Komplek Kastam Pulau Pinang untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati kontena tersebut mengandungi lebih 10 juta batang rokok dengan nilai cukai yang cuba dielakkan bernilai RM6.5 juta. Maklumat yang digunakan oleh pengimport juga didapati palsu dan meragukan. Tiada sebarang tangkapan berjaya dilakukan dan kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Memang I daripada semula jadi daripada kecil macam ni. Kat sekolah pun selalu kena buli dengan lelaki tu, I jadi rapat dengan perempuan. 15 tahun terbabit dalam kegiatan pelacuran golongan homoseksual. Seorang maknyah atau pondan mengaku telah pun beberapa kali ditahan pihak berkuasa sebelum ini. Saksikan serbuan sarang pelacuran maknyah di Pandan Indah diketuai oleh pasukan IPD Ampang Jaya.
Memang I daripada semula jadi daripada kecil macam ni. Kat sekolah pun selalu kena bully dengan lelaki tu, I jadi rapat dengan perempuan. Memang ada niat nak berubah, nak berhenti ke, tapi masalahnya diorang tak nak terima kerja, macam mana. Kita hidup terpaksa teruskan hidup lah. Betul tak? Tanpa segan silu, berpelesiran di kaki lima premis bagi menarik perhatian pelanggan. Kegiatan pelacuran oleh sekumpulan maknyah di sekitar Pandan Indah Ampang Jaya dilihat semakin menjadi-jadi. Bagi membendung aktiviti maksiat dan tidak bermoral itu, operasi bersepadu dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya pada 6 Ogos lalu. Hasil serbuan di Jalan Pandan Indah mendapati kesemua maknyah di kawasan terbabit mula berkeliaran dengan berpakaian mencolok mata di lorong-lorong premis seawal jam 12 malam. Lelaki yang menyerupai wanita berusia 50 tahun ini antara 6 maknyah yang ditahan oleh pihak berkuasa. Ada customer bukan bayar ke? Biasa 50 lah, one shot lah. Banyak ramai customer? Tak ada lah sekarang, lepas-lepas COVID ni lagi tak ada orang. Nasib-nasib je kalau ada. Kadang-kadang sampai seminggu pun tak ada, kosong. Kalau ada tu kena jimat-jimat lah untuk belajar makan, macam tu je lah. Dulu I dekat KL, lepas tu I pindah kat sini. Sebelum I kerja ni, memang I kerja lain dulu, shopping komplek. Dekat 7 tahun jugalah. Lagipun I kan anak yatim piatu, mak ayah tak ada, sebatang kara. So macam inilah hidupnya. Tambahnya, naluri wanita yang kuat sejak kecil menyebabkan dia memilih untuk meneruskan kehidupan di lorong gelap itu selama lebih 15 tahun. Walaupun dia sering menghadiri sesi kaunseling anjuran Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan, NGO. Dulu masa dengan NGO pun ada buat kelas fardu ain, I ikut dulu. Lalu I ikut sampai I dapat sijil. Tak pernah lah tak pergi dengan dia punya ceramah Ustaz Nawi. Sebab I tak nak ada blacklist nama kan. Family tahu I memang macam ni semula jadi, tapi tak tahu I kerja ni. Kat sekolah pun selalu kena bully dengan lelaki tu, I jadi rapat dengan perempuan. Sebab I daripada kecil dah main masak-masak apa semua. Memang ada niat nak berubah, nak berhenti ke, tapi masalahnya diorang tak nak terima kerja, macam mana. Kita hidup terpaksa teruskan hidup lah. Betul tak? Walau bagaimanapun, lelaki ini sering melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di klinik kesihatan berdekatan kerana tidak mengetahui status kesihatan pelanggannya. Menurut statistik kajian kesihatan setempat, kegiatan seks songsang telah menyumbang sebanyak 60% penularan kes penyakit berjangkit terutamanya HIV di daerah Ampang Jaya. Kalau barang macam kondom semua dia orang bawa ke? Kita sediakan ke? NGO bagilah. Macam tu. Sebab kita selalu cek darah 3 bulan sekali kan. Macam tu. Kena juga cek darah, kesihatan kena jaga. Operasi yang turut disertai oleh Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Perbadanan Ampang Jaya dan Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat telah memeriksa kediaman 2 orang maknyah yang disewa dengan kadar RM300 hingga RM500 sebulan. Sebuah rumah di premis 3 tingkat ini telah menyediakan 6 buah bilik dipercayai dibina oleh pemilik premis dalam keadaan sempit dan tidak teratur. Dan rata-rata bilik di sini dipercayai digunakan untuk perkhidmatan pelacuran kerana kami telah menjumpai 2 buah kotak kondom dan juga minyak pelincir. Hasil siasatan mendapati pemilik kediaman terbabit telah menambah bahagian dinding kediaman untuk dijadikan bilik sewa tanpa kebenaran pihak berkuasa. Berikutan itu, pihak Majlis Perbadanan Ampang Jaya bertindak merobohkan struktur binaan tambahan bagi kesalahan di bawah Seksyen 79/3 Akta Parit dan Bangunan 1974 Akta 133.
Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasa MPAJ, Eddie Hisham Elias, pemeriksaan yang dijalankan ke atas 3 buah rumah mendapati kesemua pemilik kediaman telah menambah 3 buah bilik yang tidak menepati garis panduan pembinaan dan boleh membahayakan penduduk lain. Pada malam kejadian tu, keadaan rumah tu memang dalam keadaan yang penuh sesak lah dan sempit. So, laluan untuk keluar masuk tu kita boleh tengok dalam keadaan 2 kaki saja. So, dia memang melanggarlah segala peraturan yang kita ada. Kalau kita tengok, rumah terlalu sempit. Rumah tu saya ingat dalam apa? 450 kaki persegi je. Tapi, dia orang yang dalam tu, setiap rumah tu, katakan setiap bilik tu ada 2 orang. So, kalau ada 1, 2, 3, 6 bilik, 6 ada 12 orang. So, memang penuh sesak lah keadaan rumah tu. Padat sangat. Jika berlaku kebakaran, memang akan membahayakan lah nyawa penghuni rumah tersebut. Tambah Eddie Hisham, sebarang kerja pembinaan untuk mengubah suai struktur bangunan sedia ada perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Bangunan dan Seni Bina pihak berkuasa tempatan. Jadi trend mereka fikir yang terutama yang landed ni apa rumah set tapi di bahagian bawah dia membuat sambungan. Benda ni memang salah lah. Sebab itu ada merupakan harta bersama. Tapi biasanya rumah flat ni memang tak boleh buat sambungan. Memang tak boleh buat sambungan. Satu, dia akan membahayakan. Dia akan mengusik struktur asal bangunan tu. Mana-mana orang yang dapat melihat berlakunya aktiviti ini, tolonglah laporkan kepada majlis secepat mungkin. Supaya kita dapat ambil tindakan sebelum rumah tu dah siap. Sebab kalau dah siap, yang akan menanggung kerugian adalah pemilik. Sebab dia dah keluar duit untuk membeli perbaratan dan membuat renovasi. Hasil pemeriksaan, 5 individu beragama Islam disiasat di bawah Seksyen 30 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala seorang individu yang bukan beragama Islam disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Selain itu, hasil ujian saringan air kencing, seorang individu didapati positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin dan disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Biadab dan memalukan. Tindakan sekumpulan lelaki menyerang sebuah pusat tahfiz di Jalan Ceneras, Kuala Lipis Pahang mendapat perhatian umum baru-baru ini. 2 video berdurasi 56 dan 33 saat itu menunjukkan 3 daripada 5 suspek bertindak memukul seorang guru serta pelajar dipercayai akibat tidak puas hati isu pembayaran makanan di pusat tahfiz terbabit. Saya rasa terkejutlah video tu sebab dia berada kat sekolah tahfiz. Lepas tu tiba-tiba dia datang cegah kat situ macam nak pukul ustaz tu. Then dia marah-marah kat situ, ramai pelajar tahfiz macam tak elok lah dekat situ kan. Budak-budak ramai belajar kat situ macam tak bagus lah. Bincang baik-baik, elok-elok. Lepas tu jangan dekat sekitar sekolah tahfiz tu lah, tak bagus. Sebab ramai pelajar dekat situ nak belajar kan, tu tempat belajar. Tak elok kat situ. Kita patutnya menghormati orang lain dan negara kita ni ada undang-undang. Kalau nak settle pun settle elok kan, panggil luar macam tu.
Nak selesai tu kalau dengan pukul memang tak selesai lah. Kalau pergi curang macam tu tak ada guna ke kan. Nampak seperti orang ni nampak tak elok lah. Saya pada mereka ni kalau boleh tinggal je lah kata. Benda yang tak elok lah. Sebab dia ni boleh merosakkan kata. Dia main ke kepala, ke minda, semualah. Benda-benda yang buruk lah dia datang tu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Lipis Superintendent Azli Muhammad Nur, kelima-lima suspek berjaya ditahan dalam sebuah serbuan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Daerah Lipis. Hasil siasatan mendapati 4 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan dadah. Ujian saringan awal air kencing kepada kedua-dua suspek ini telah menunjukkan yang kedua suspek adalah positif dadah jenis methamphetamine. Dan ujian saringan awal ketiga suspek yang ditangkap juga menunjukkan yang mereka adalah positif dadah jenis heroin. Saya menyuruh orang ramai supaya tidak mengambil keputusan dengan terus membuat serangan secara fizikal. Tambahan pula ke atas pelajar-pelajar pusat tahfiz yang masih lagi di bawah umur, yang mana mereka dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak dan sebagainya. Pusat tahfiz tersebut diarahkan tutup sementara dan kesemua 25 pelajar beserta 3 orang tenaga pengajar dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 147 dan 448 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan menceroboh kawasan serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Gadis kalung bunga warga asing disediakan pada harga mencecah sehingga RM1,000. Itulah modus operandi sebuah pusat hiburan di Ceras yang berjaya dikesan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia, Kuala Lumpur. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Aminuddin. Taktik licik sebuah pusat hiburan di Taman Shemelin Perkasa, Kuala Lumpur yang menyediakan kalungan bunga kepada gadis pelayan pelanggan sebagai daya tarikan utama terbongkar ketika diserbu oleh pihak Jabatan Imigresen Kuala Lumpur pada 16 Julai lalu. Serbuan op gegar bermula pada jam 10 malam mendapati rata-rata gadis pelayan pelanggan yang disyaki pendatang asing tanpa izin sedang asyik melayan pelanggan untuk berhibur. Pelbagai alasan digunakan bagi mengelak daripada ditahan, namun pihak berkuasa lebih cekap menjalankan siasatan hingga mereka terperangkap. What? You want to take your passport? No, yeah. Where your passport? Where? I go take. No. I take out your passport. Seramai 29 wanita pelayan warga asing telah ditahan kerana disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah, termasuk wanita berusia 24 tahun ini. Ketika diperiksa, wanita ini sedang memakai kalungan bunga bernilai RM100 dan dipercayai menyamar sebagai pelancong untuk masuk dan bekerja secara haram di negara ini. We are just a dancer. When we dance and he's think, okay, we dance very nice. He can pay this much. Is like a tip like this. Yeah.
Anybody have wedding? You know? 1,000. You mean tonight? Yeah. No, I don't know. Because I don't know. I just prepare to dance. I don't know. I don't see anything. Dia mendakwa hasil melayan pelanggan yang diperolehinya mencecah lebih RM3,000 sebulan walaupun baru bermula bekerja 3 bulan lalu. If you entertain someone, they pay you 100 and then you have to entertain for 1 hour, 2 hours? I'm not sure because not to the extent lah, maybe 15 minutes. No, like that. It depends on the girls. Will all night or 1 hour up to girl. Menurut Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Syamsul Badrin Mohsin, bayaran kalungan bunga setiap pelayan adalah berbeza bermula daripada RM100 hingga RM1,000 bagi setiap seorang. Yang ni tadi, dia kata customer akan bayar dia based on apa nombor yang dekat sini lah. Kalau yang ni dia akan bayar 100, so dia akan entertain customer tu lah untuk minum dengan dia kalau dia ajak menari ke yang tu je lah. Tapi dia tak adalah kata yang ikut balik untuk servis kat luar, tak adalah. Tak ada, dia tak beritahu lah. Dia cuma kata dia kena entertain yang mana-mana klien yang bayar. So dia macam JRO lah kat sini. Macam yang tadi ada seorang tu dia kata baru first time dia sampai sini. Memang kalau kita aja dia akan kata baru start kerja malam ni. So memang majoriti akan mengaku lah dia kerja kat sini kan. Tapi yang ni pasal tadi kita tangkap dia tengah pakai. So boleh dapat dia tengah pakai, so dia mengaku lah nak buat macam mana kan. Tambah Syamsul lagi, hasil risikan selama seminggu pihaknya mendapati kegiatan tidak bermoral ini oleh Pusat Hiburan 3 Tingkat telah dijalankan sejak awal tahun lagi. Tapi pangkat dia adalah sini, dia punya pay salary dia. Dengan siapa yang kerja kat sini, orang boleh pay salary semua ada kat sini. Apa dia orang bayar dengan pangkat. Ini ya. Pangkat dengan dia orang punya. Siapa nama, berapa orang gaji dia orang bayar. Kesemua pelayan warga asing di premis ini disyaki telah dilindungi oleh majikan untuk bekerja walaupun telah menyalahgunakan pas lawatan sosial. Kenapa? Oh, foto apa? Nanti nak check in dulu Sorry ya. Ini siapa? Kita sini. Check in dulu check in. Nak apa-apa ya? Check in dulu ya. Kita dapat aduan daripada awam lah tentang kegiatan di sini, yang mana kita dapati ada kegiatan JRO kita dapat tadi, yang mana ada pembayaran, memang ada yang daripada yang kita hari itu mengaku memang ada public yang bayar lah untuk entertain mereka, yang mana yang ni kita syaki menyalahguna PAS lah, dan kita telah bawa mereka untuk ke pejabat untuk kita buat semakan lanjut. Yang paling muda 22 tahun dan yang paling tua 39 tahun. Dalam ni kalau kita tak tahu dia datang sebagai pelanggan ataupun sebagai pekerja, kita akan buat setan lanjut. Kalau kita dapati dia datang sebagai pelanggan dan memang ada husband dia, dan kita tengoklah kalau tak ada masalah kita boleh lepaskan. Operasi yang melibatkan 45 orang pegawai ini berjaya memeriksa seramai 81 individu, membabitkan pelanggan serta pekerja premis, dan 35 daripadanya ditahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemua warga asing yang ditahan dibawa ke Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk tindakan lanjut. Laporan Afifah Haminuddin 999. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.